soalan. Dia tengok soalannya. Apakah hukum semayang serong kiblat sikit-sikit? Asal kiblat straight dia lokeh. Lepas tu saya semayang lari sikit. Adakah sah solat itu? Ini kiblat auto. Lepas tu lari sikit gitu. Nampak? Lari itu lari sikit. Ni auto. Ni gini. Tak? Dia auto tak gini lah. Ni lari sikit. Jawabnya dimaaf jika ada tidak nampak Kaabah di depan. Ini sebut dalam kitab fiqh. Yang tak bolehnya lari banyak. Kiblat betulnya gini, kita mayang gini. Faham? Kalau gini, itu biasa. Kita masuk dalam bandar yang ada bangunan tinggi, kita naik atas. Kita tengok bawah sejik kan banyak surau bawah. Ni gini sikit, ni gini sikit, ni gini sikit. Tapi arah ni sama. Faham? Kalau gini, dino belaka dah dipanggil. Kerana ni gini sikit. Tak apa tu. Bukan kita nak tarik tali cim Mekah kira kapal terbang tarik tali. Baru tu. Nak. Hak tak boleh lari banyak. Sejik ni gini belaka, gini lari sikit. Surah ni gitu. Balik awal surah ni. Berat nandang. Lari sikit tak apa. Soalan seterusnya. Nak nasihat ke mana ke? Kawan serumah suka balik tunang lelaki. Masa saya tak ada di rumah. Dia tunang boleh buat balik di rumah. Tapi ada orang teman, ada mahram, tak ada fitnah. Boleh ziarah, tak ada masalah. Ni buat balik suku 2 orang tak boleh lah. Walaupun tidak terjadi zina, dia panggil syaduz zara'i, tutup pintu kerosakan. Buat dia duduk 2 orang kau. Jadi benda lain lah. Jadi nak sihat gua ni, nasihat cara hikmah. Dulu kita nasihat keras sangat tak jadi apa, jadi balas nasihat cara lembut pula. Kita tak jadi apa, dia tak malu untuk orang yang malu. Jangan kita duduk ripuk-ripuk lagi. Tidak siang ke dia. Orang apa rasa-rasa pedih hak dia malu. Kita kabar orang tu kan. Tak apa tak angin ngupak. Tujuan nak beri islah, beri kebaikan. Atau time dia balik tu pasang orang baca surah Yasin. Dia balik tu pasang kaset ngaji. Ataupun cerita pasal cari-cari orang ngajar BCD apa bak mati. Dia tengah orang baru buat balik. Baru buat balik berperang, dia tu pasang kaset luar bak mati. Nampak marabbuka wa man nabiyyuka. Dia pun tu masuklah motoka. Dah jadi. Ada tak doa elok dari segala musibah ketika pergi pulang kerja? Kerana saya kawasan saya itu ramai warga Negro dan Cina, dua warna pula mu duduk ni. Jadi kita nak pergi kerja, kita tak mungkin kena musibah. Kena ingat, yang pertama ni berdoa. Kita keluar pada rumah berdoa. Kadang-kadang kita doa sama, tapi hari kita tak ingat baca doa, kena musibah. Ada kat kita. Tapi ingat, bila kita berdoa bukan wajib tak berlaku musibah. Kadang-kadang musibah tu kerana Tuhan nak beri pahala kepada kita. Tapi sebagai ikhtiar kita, nak baca doa naik kenderaan. Nak keluar daripada rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku keluar dari rumah ni dengan nyebut nama-Mu. Aku berserah maknanya keselamatanku kepadamu. Banyak baca-bacaan yang mudah bagi kita. Soalan seterusnya. Apa hukum seorang guru mengatakan perkataan kasar pada anak murid? Jawabnya kasar boleh, yang tak boleh caruk, maki hamu. Tak boleh. Kasar boleh, mana backing, jerkah boleh. Kerana ulama-ulama dulu dia cerita kisah dia dulu masa mengaji, masa cek-cek jerkah. Tok guru dia penyak dia, tok guru dia jerkah dia. Tu tak apa, tak bolehnya maki caruk. Kerana takut diikut oleh murid-murid. Dalam perkara solat atas Nabi SAW, selawat atas Nabi, terdapat bermacam selawat yang panjang dan pendek dibaca. Manakah yang lebih afdal dan diamalkan oleh alim ulama? Apakah harta peniaga yang ditinggalkan pembahagian yang tak betul? Apakah harta apa? Harta pesaka yang ditinggalkan pembahagian yang tak betul dan dari sumber yang tak halal, seperti daripada riba, rasuah. Pesaka itu temurun hingga ke anak cucu, cicit. Apa hukum dari pandangan Islam harta anak yatim? Baik.
Harta haram ni ada dua jenis. Yang pertama, harta haram yang kalau kita jadi saka pun tak boleh bagi, kena pulang balik. Faham? Seperti harta tu harta tipu orang. Nah, harta bukan harta ayah kita, harta tu dia ketek pitih orang. Maka bila mati ayah kita pitih tu tak boleh bagi, kena pulang balik ke tuang dia. Tapi kalau ayah kita itu dia buat pinjaman riba gitu, pinjaman tu memang haram lah, pasal ada janjian riba, ada muamalah riba. Daripada itu dia pun niaga, nak boleh beli tanah, beli apa, hak tu dia panggil lah dari yang harta yang tidak ada keberkatan, kerana berasal kaya dia ayah kita ni dengan sebab mula buat pinjaman riba, harta tu bagi saka. Jadi tengok, kalau jenis hak orang, harta tu pulang balik. Tak boleh bagi saka. Soalan seterusnya, beri tip pada ana supaya mudah hafal Quran. Mana kita beri tip, itu bukan hafal Quran. Tanya orang hafal Quran. Apakah kelebihan orang yang menghafal Quran di hari akhirat kelak? Dia tak makan api neraka, orang yang ada ayat Quran dalam dadanya. Ada satu ayat, ada satu surah, ulama kata tak makan dah, apatah lagi 30 juzuk duduk dalam dada. Bukan makna bila kita tak makan di api neraka, beres dah aku ikut awak dah, bukan gitu. Mana kelebihan ayat Quran ada dalam hati kita. Waktu baik pada kita tak hafal lagu, baik kita hafal ayat Quran. Dia menjadi pendinding, dan dia menjadi penyuluh bagi kita. Soalan seterusnya, bagaimana kita perlu ganti imam bila imam batal dalam sujud? Imam dalam sujud batal, nak ganti lagu mana? Jawabnya, ganti lagu tu lah. Macam mana kita nak pergi depan? Contohnya imam dalam sujud batal, dah kita tahu dah imam batal dalam sujud, tak tahu, sebab tu imam jangan lari dalam sujud. Imam kena lari setelah angkat daripada kepala. Orang yang bukan imam, makmum ataupun sembahyang seorang dalam sujud batal, tak boleh dah dia kata Allahu Akbar, wajib kena lari selalu. Melainkan imam seorang yang dalam dunia ni dalam sujud, walaupun batal dah, boleh kata lagi Allahu Akbar baru lari, supaya orang tidak tertunggu-tunggu imam. Kerana imam dalam sujud dia lari dah, orang duduk sujud lama nak angkat kepala, dah orang ni jadi imam balik berok molek-molek ada dah. Jadi imam Allahu Akbar, orang pun bangun belaka, nampak imam pun bangun lagi, terjun kot tikat, kerana batal dah. Jangan nak ganti ke mana ni, duduk antara dua sujud. Jawabnya, bangunlah. Makmum tu bangun dulu, hak nak ganti tu bangun, jalan, duduk balik sujud yang kedua. Jangan ngesok dalam tahiyat gitu. Jeng habis jadah. Dia kira bodoh. Nampak? Bangun, ulama kata bangun dulu. Boleh tak keturunan Nabi ambil duit kerana sembahyang mayat? Jawabnya, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, di sisi jumhur ulama tidak dilarang daripada makan zakat. Kalau duit orang pemberi orang tu zakat dah. Hadiah tak? Dan hadiah boleh, tak ada masalah. Apa hukum cukur janggut dan simpan misai? Jumhur ulama kata haram cukur janggut. Haram cukur janggut. Muncul ada beberapa satu kaum yang mengatakan makruh cukur janggut. Boleh tahan ke, tapi no'eh ni. No'eh. Tapi tak apalah, ada khilaf juga. Sebaik-baiknya jangan cukur janggut. Dan simpan misal hukumnya harus. Ni pendapat yang paling kuat. Jadi nak cukur boleh, simpan misal boleh. Jangan sampai misal tutup mulut. Ni dilarang. Ada sebut dalam kitab Syari, kitab pada menyatakan bulu dan rambut hukumnya tak boleh. Misal jenis tutup mulut. Ada kan jenis tutup mulut? Kalau nak makan nasi kena selok misal. Selok makan nasi. Hukum perempuan cukur bulu roma yang tidak terkena air bila mengambil wuduk. Perempuan cukur bulu roma tujuannya kerana berhias bagi suami je boleh. Faham? Tapi kalau maknanya dia cukur rambut tepi ni takut kerana tak kata air, diharuskan syarak. Kadang-kadang rambut ni panjang, kadang-kadang tak kena, selok duduk atas telinga, ambil wuduk tak kata. Padahal bulu tu duduk dalam muka, dia pun cukur senang. Tu diharuskan syarak kerana ta'awanu al birri wat taqwa. Adapun bulu keting, bulu lengan tak boleh cukur perempuan, melainkan dia telah bersuami. Kerana untuk suami saja. Soalan seterusnya,
Kawan saya kata kalau nerak dalam masjid tak boleh. Apa sebab tak boleh? Tanya dia. Dia meniarak ni makruh. Nampak? Menaikkan kerana berubat. Nah, kadang-kadang kita sakit perut ngak, kita dah datang kau sakit, kita nerak. Ni kadang-kadang boleh hilang. Tu berubat orang panggil. Lepas tu Nabi larang tidur nerak. Tidur meniarak dalam masjid termasuklah. Bukan kata dalam masjid, dalam balang raya pun tak boleh tidur nerak. Dan nerak tu haram, dosa dak lah, tapi tidak disukai. Soalan seterusnya. Batal dak wuduk tidur masa kita batal dak wuduk tidur tertidur masa kita duduk. Jawabnya tak batal wuduk kalau kita tidur dalam keadaan kalau nak ketuk dak tubik. Tak batal. Cuma golek ke dengan jebak duduk. Sebab tu Nabi mula-mula dia kata al-ainani wika usahi. Famanna ma fala tawadda kama qala. Mata yang tidak tidur maknanya sedar tu, jaga tu, dia ingat, dia sedar maknanya sama ada dia ketuk ataupun tidak, sebab dia tak tidur lagi. Faman nama, barang siapa yang telah tidur falyatawadda, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Nampak? Kenapa? Kerana wuduk ni telah batal. Tiba-tiba sahabat menunggu sembahyang Isya, dalam keadaan tidur, dah qamat tu bangun semayang, tak ambil wuduk. Padahal tidur batal. Jadi ulama pun istinbat hukum apa yang tersirap. Rupanya betul dah Nabi kata kalau kita tak tidur sedar, maka kita tahu kita ketuk ke tak. Tapi kalau dah tidur, tak tahulah ketuk ke tak. Sebab apa sahabat boleh bangun, boleh semayang, dah ambil wuduk sebab tidur duduk. Bila duduk boleh ketuk kok. Tak boleh tak ni kita duduk ni boleh ketuk. Tak boleh tak? Maka kalau kita tidur gini tak patah wuduk. Tak syarat duduk atas kursi, atas turu pagar, atas latar, duduk atas tong ikan. Mana kalau nak ketuk tak boleh. Tidur tak patah wuduk. Atas motosikal, tak naik motor. Naik motor kalau kita duduk atas kursi molek ni boleh ketuk tak? Tak boleh, melainkan kursi mu bocor. Memang tak boleh ketuk. Walaupun kita tidur lama, mana kita start naik sini Pinang Merah, kita start motor. Lepas tu kita pun tidur. Bangun tak bangun dah pakuatang. Tak batal kau. Faham? Sebab punggung kita duduk atas kosing. Tak soal guna boleh kondang tu, tak soal masalah punggung ni. Faham tak? Ni kalau kita duduk gini nak ketuk buat kau ni. Kena senggeng tau. Nampak? Bermakna kalau duduk senggeng tak boleh ketuk. Bila tak boleh ketuk, batal tak? Tak batal. Ulama kata walaupun tidur dia tu sampai mimpi mana boleh buat Islam. Tak batal kau. Bayar bunga pinjaman bank dengan duit bunga ASB. Jadi bunga atas bunga. Tak boleh juga bunga atas bunga ni. Ingatlah duit yang kita tak boleh sengeleng buat benda haram. Kalau ada benda haram tangan kita ni, maka ulama kata berilah sumbangan pada tabung-tabung jihad. Nampak? Jangan pakai untuk keperluan individu. Boleh duit bunga tu tak sawak guna untuk keperluan kita, untuk manfaat kita. Atau ke Palestin buat beli senjata. Apa hukum ambil wuduk ketika telanjang? Apa hukum mandi telanjang? Pula dah. Baik. Tidak ada sebarang nas yang mengatakan hukum ambil wuduk telanjang. Yang ada pandangan ulama. Jadi setengah ulama tak sebut masalah ambil wuduk telanjang. Setengah ulama sebut, iaitu hukumnya haram. Wuduknya sah. Nampak? Kerana wuduk ni dia ibadah yang tak perlu pada telanjang. Walau bagaimanapun dipertikaikan oleh ulama juga, kerana itu pandangannya saja. Jadi sebaik-baiknya ambil wuduk pakai kain saham lah. Dan mandi telanjang haram, dosa besar. Nampak? Kalau mandi luar lah. Telaga luar tu. Tak dalam bilik air, dua pendapat, tak ada yang ketiga. Satu kata makruh, satu kata harus. Faham tak?
dalam bilik air, tak ada orang tengok. Pendapat yang pertama kata makruh, pendapat yang kedua kata harus. Dua-dua ni tu belaka. Ulama muktabar belaka. Dan kalau ada orang boleh tengok, kita mandi selanjang pergi sebelah tu ada orang tengok. Ada haram juga. Kalau orang tengok pun. Tengok kat mana? Tengok seluruh tubuh dah biar bini kita ada hak. Biar faham baik gitu. Kalau anak tengok pula. Kalau budak jenis dah reti, maka tak apa. Awitif lilladzi lam yadhharu ala auratin nisa. Tuhan kata dalam Quran. Kita mandi telanjang. Anak kita ada sebelah duduk dalam beseng. Mandi kau, main itik 3 ekor duduk dalam beseng. Umur berapa tahun? 2 tahun setengah. Dia reti lagi. 3 tahun setengah reti tak? Tak reti lagi. Dia tengok benda. Dia pun main itik mula. Faham tak? Pasal dia lam yazharu. Tuhan sebut dalam Quran, tak reti lagi bab-bab aurat ni. Dia tengok kita ingat pelang itu ke? Dia tak reti pun. Tapi kalau besar reti dah haram. Ayah mandi telanjang, anak pun ada sebelah. Anak besar mana? Dia kata 3. Tak boleh. Pasal reti bahasa dah. Apa hukum semayang tutup mata? Jawabnya, apa hukum semayang dalam keadaan tutup mata? Jawabnya, tak nampak. Dah tutup mata tak nampak. Baik. Asalnya sunat kita semayang dalam keadaan membuka mata melihat tempat sujud. Ini yang masyhur sekali. Walaupun ada sepatah dua pandangan lain, itu yang masyhur. Sunat tengok tempat sujud. Jadi sunat melihat, dan makruh kita pejam mata. Tetapi apabila kita melihat jadi tidak khusyuk, umpama zaman ni juga macam-macam ada kalau kita buka mata, maka kita pejam jadi khusyuk, maka sunat melihat tempat sujud dengan sunat khusyuk mana lebih besar? Ulama kata besar sunat khusyuk lagi, maka boleh kita pejam mata kerana mendapatkan khusyuk. Faham? Semasa mengapa batu juga menjadi bahan bakar api neraka? Dia tanya apa dalam neraka batu tu menjadi unggung api neraka? Jawabnya, kau pandai Allah Ta'ala. Dan dia nak buat guna-guna hak dia belaka. Waquduhan nasu wal hijarah. Dalam neraka ni manusia menjadi purung. Kalau kita nak bakar tak, nak panggang ayam, kita ambil purung dengan kayu api, supaya nyala api. Akhirat lagi purung tu orang kafir. Faham tak? Dibakar menjadi unggung api neraka. Wal hijarah, dan batu. Buka kitab tafsir, batu berhala. Bukan batu patah kita, batu hak jenis wak tak pekong. Maksudnya berhala duduk di dalam api neraka. Bukan nak khabar berhala tu kena seksa, berhala batu je. Tapi nak menunjukkan dengan kebatilan yang dia sembah pun sekaligus dicapok dalam api neraka menjadi unggung. Itu maksud dia. Panjang mana kita boleh simpan rambut? Nak simpan rambut pula, bayar hutang dulu. Rambut panjang mana? Baik. Rambut orang laki-laki ni boleh panjang. Panjang mana hak sunnahnya? Sebut dalam beberapa kitab sunnahnya, rambut Nabi ni sampai ke kena bau. Rambut panjang kena di bau. Tapi Nabi pakai serban somel. Rambut panjang pakai serban. Kan ada cerita-cerita dengan marak dulu-dulu dia buat. Pakai serban, rambut panjang. Tapi bukan panjang macam Ramli Sarik. Panjang mana kena bau. Itulah rambut panjang yang sunnah Nabi. Kemudian panjang pada tu haram. Ada ulama kata panjang yang kalau orang tengok ingat puang, situ haram. Jadi tak ada qada. Tak ada qada mana 8 inci, 9 inci, 3 tak ada qada. Tapi kalau kata la puang laki, kalau gitu haram. Kerana menjadi syubhah, tasyabuh bin nisa. Faham? Orang puang kali macam lelaki ni. Hak orang lelaki rambut panjang tak ramai mana dah. Orang puang rambut pendek pula ni. Awet rambut pendek. Orang ada guti macam boleh. Style gitu pula. Nampak? Kuala Lumpur ada jumpa, Kuantan ada jumpa. Sekali jalan 5 orang rambut pendek. Rambut bukan macam rambut kita ni panjang sikit. Macam orang lelaki biasa. Siap ada sideburn ni. Nampak? Ada ni magak ni. Puang.
style gitu pula. Tu haram kerana menyerupai laki-laki. Repah panjang afdal. Ujung rambut tu kena di punggung ni. Macam rambut Ummul Mukminin. Tu bagus sekali repah rambut panjang sampai punggung. Dah pendek boleh, pendek. Jangan sampai pendek macam lelaki, haram. Tak? Dan kalau kutu boleh cukur tak kepala repah? Boleh, tak ada masalah. Kerana tu berubat. Kutu tak cakap awak beli sapu tang minyak tar tak jadi apa lagi. Boleh cukur botok. Kerana berubat. Bagaimana kita nak tahu hati kita bersih ke kotor? Tak nak tahu kan kita. Masing-masing kita ukur dirilah. Kalau hati kita kotor, maka kita keluar ke mulut kita barang-barang kotor. Kalau hati kita kotor, maka kita tak boleh nak mendekati benda-benda yang bersih. Al-Quran tak masuk dalam hati kita. Nak ngapa jadi payah, mayang jadi pun payah nak niat. Kalau ngajar dengar payah lekat, hati kotor. Nak zikir pun payah. Pasal apa? Pasal nak berlawang. Nak berlawan takkan boleh. Dah bekas kotor, takkan masuk zikir, takkan masuk Quran, takkan masuk selawat, takkan masuk tasbih. Dah bekas tu kotor. Adidan ilayah cemian. Benda yang berlanang dua ni dia berlawan sama. Kena bersihlah dulu. Jadi kalau jadi tak jadi benda-benda kebajikan, kalau benda hak dunia kat jadi mudah, maka hati kita kotor. Masuklah dengan kelorak taubat. Apa kau seorang yang menyamakan ulama tok guru kita dengan ajaran sesat ayah ping. Dosa dah orang kata tu. Ni hak seorang wanita. Ya, parti itulah. Dia keluarkan nyataan tok guru kita sama sesat dengan ayah ping. Nampak? Tapi dia tak akan tudung. Dia rambut jelek. Nak? Begitulah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa dia, sempat bertaubat sebelum dia masuk dalam lubang kubur. Nampak? Tidak dengan sebab lidah seperti ini. Kerana darah ulama ni dia beracun. Jangan buat main-main. Faham? Darah ulama ni dia beracun. Beracun mana? Jangan kata lebih kurang. Nah, kalau kita kata ke menteri boleh tahan kira. Kalau kita kata ke raja boleh tahan kira. Kata ke ulama jangan main. Nah, dia misbahul ummah. Dia pelita umat kan. Dia yang terangkan umat daripada kegelapan. Walaupun kecil ulama tu kan, ngajar Quran ialah kapung. Bisa dah dia. Jangan buat lebih kurang. Mu potong lebih kurang congek untuk balik tang di lori minyak mu lagi. Faham? Tu walaupun ngajar Quran lah kapung je. Dak besar pak ngajar, balung padi je. Tapi daripada muda duk ngajar. Bisa-bisa. Nah, ni golongan sekular. Sekular ni dia memang jenis benci ulama. Islam yang benci ulama, Islam sekular. Nah, pasal apa benci dengan ulama? Dasar kaji dia, kita kaji anak kita. Kalau hak jahat kita marah. Apa yang marah? Dia wahi kita. Anak kita hak babi, hak kekakeng, hak jenis tak dengar kata, dia berhayat kita. Dak pasal kita marah. Kita melepeh. Main bersikap benda pada balik-balik ni. Tak tahu tika masa langsung, main bola sama apa benda ni. Dia tak berahi. Dia berahi kita puji dia. Dia curi motor orang. Mak kata Allah pandai sungguh mencuri motor. Esok curi pula 2-3 dia. Bagus anak mak. Nak gitu. Maka golongan teruk ni, pemimpin sesat ni, dia tak suka dengan ulama pasal ulama nak tegar dia. Kalau ulama pakat jack belaka tak ada masalah. Tu sudah menjadi lumrah. Kalau kita buat salah, orang duk selalu larang kita tak berahi. Saya selalu fikirkan apa hukum lambatkan bacaan i'tidal untuk baca ayat sunat yang lama dalam i'tidal atau melamakan bacaan duduk dalam 2 sujud. Tak apa baca i'tidal lambat sikit, tapi jangan sampai panjang benar. Kerana dia ni adalah rukun yang pendek. Kita juga duduk antara sujud. Nabi tak duduk lama. Setengah-setengah kita imam dia silap. Dia sujud sekejap je, tapi masa yang dia ambil untuk duduk antara sujud lebih lama daripada sujud. Jadi terbalik pekerjaan. Pasal sujud sepatutnya lama. Ni sekejap je duduk antara sujud. Nabi ni fasil, nak menceraikan saja. Saya selalu fikir bagaimana kejadian Allah, bagaimana Tuhan wujud, bagaimana Tuhan cipta manusia, ada darah, segala benda yang mengalir dalam tubuh badan kita dan peranan masing-masing. Apakah yang saya fikir itu bisikan syaitan? Jawabnya sebahagiannya bisikan syaitan. Kalau macam mana Tuhan ada, bisikan syaitan. Tak usah layang boleh sakit. Tapi dia kena kok comel sikit. Bagaimana langit dicipta, degi kau tu dulu. Bagaimana bumi dicipta, macam mana Tuhan buat gunung, comel sikit mikir tu. Kerana tu tafakur fi khalqillah, berfikir pada ciptaan Allah.
Dia nak pergi selik hak jahat sekali. Dah Tuhan buat mana macam mana Tuhan boleh ada. Hak tu tujuan dia nak suruh kita kepik. Bila kepik duk tekan juga nak dapatkan keputusan, akhirnya eret ring. Faham? Jadi jangan layan kalau soalan-soalan begitu. Apa hukum jadi ketua gangster? Gangster tu lah. Kalau gangster yang dimaksudkan gangster yang melakukan jenayah, haram. Kalau jenis pau kata orang, ni lorong ni, bagian ni, jalan ni, bawah kuasa dia belaka, bayar ke dia, ni 400 bulan, kedai ni 1000 sebulan tu, gangster, kutik asyik. Tak? Patut pelacuran, bagi apa orang, bayar ke dia belaka. Ibu ayam semua, kena bayar ke dia belaka. Duit perlindungan, tu gangster. Saya dulu seorang yang buat maksiat, tak mu seorang lah. Tapi kini saya berpengajian tahfiz, tak boleh dan tidak boleh dan tak boleh tinggalkan maksiat. Guana gitu, dah mu masuk kelas tahfiz, dah tinggal maksiat, tak boleh guana. Maksiat ni dia bukan macam ke pulih mari, mu tak buat, aku katok ni. Maksiat ni dia tiupan je. Buat dia tiup gitu je. Nampak? Dia tak macam atu dua jenis. Atu hak jenis tiup dalam hati kita suruh buat maksiat Yang kedua lagi atu yang tak suruh buat maksiat tapi saja masih nak menganjing. Nampak? Atu hak jenis nak usik saja. Hak nak usik saja, hak kita jumpa dalam neraka malam-malam. Naik macam sekarang, balik kat orang dengar lalu kat pokok beringin. Lepas lalu kat sidang motosikal rata kendor, kakak rata kendor. Takkan nak tekan laju jatuh rata pula. Tengok dah molek duduk atas turun pagar. Taring ada banyak serta. Duduk gitu. Atu tu ada sungguh. Faham tak? Iblis. Tujuan dia benda nak suruh main kita je. Kita pun peres dah molek jatuh rata depan dia. Kok depan dia. Nak suruh kita tembok lari je pasang ngosek tu. Tu tak bisa mana tu. Tu nak suruh kita kecing berok je. Tak ada dia kata bawa porong dah, tak kata gitu. Dia bagian usik saja. Tu hak bisa lagi tak apa. Dia mari ikut dalam dada kita. Malam ni lagi sejik kali dia ambil minum telefon dia ambil pakai baju dia ambil lalu buat dia taukik main cakap-cakap orang sana. Tu mana kita takut dengan hak lapuk taring pastor. Patut takut hak ni lagi tak? Dah ni barang tak lapuk. Tapi apa kita duk takut dengan ni, kita ikut dia. Tu belak. Ni tak ada benda pun dia tiup je. Suruh maksiat je. Buat. Hati kita pun beres. Padahal kita lawang tak apa. Dia tu buat benda maksiat, kita pun ambil sebeh subhanallah. Tak tahan modal kat dia. Soalan seterusnya. Seorang telah kahwin tapi suka tonton VCD lucah pula dah. Apakah dosa sama dengan berzina? Apakah dengan menonton Allah tak terima pahala bila dia buat ibadat pergi semayang, jika tak sempat bertaubat kemudian meninggal dunia, adakah dia akan masuk neraka sebab melihat video tersebut? Tak sama dengan berzina. Berzina lain. Faham? Ni dosa mata. Sebab tu daripada mata dia terheret kepada perzinaan. Klimak dia zina lah. Sebab tu Tuhan suruh jaga mata tu. Tapi walaupun orang berzina ni dia kena azab di akhirat nanti dengan azab berzina. Letak dalam tong dua orang, dalam tong besi. Lepas tu letak api keliling. Bakar dalam pasal muzina gitu. Tak taubat. Ada pun orang yang tengok video lucu benda haram gini, dia tak kena seksa gitu, dia rengang je. Lagu mana rengang? Nabi sebut dalam satu hadis, man mala ainahu minal haram mala Allah ainahu min jamri jahannam. Rengang saja. Orang yang tengok benda yang haram, matanya saja akan dirodok dengan bara api neraka sepenuh-penuh mata. Gitu sajalah. Faham? Ke mana? Balik sekarang ambil obat nyamuk, teh atas putih mata. Jangan lama 5 minit dah. Kenapa? Memang esok orang tak panggil dia mak saik, orang panggil mak jin buta. Faham tak? Kasih selamat tu ni, kembur lah mata. Bara api neraka min jamri jahannam, daripada bara api neraka disumbat pada mata orang yang melihat benda yang haram. Dah kat lain tak kena. Pasal kat lain dah buat dosa, kemaluan tak kena, tangan tak kena, tapi mata rodok dengan bara api neraka panas tau. Tak nak. Dah pandang satu bank kan. Dah tengok dah, taubat. Saya ada baca Facebook. Benda pula ni.
Seorang tu kata beliau mengenal ustaz masa ustaz remaja dulu. Dan dia cerita dalam Facebook sejarah hidup ustaz masa muda. Ustaz jawab, pecah bor dah. Saya pun terbahak-bahak, ketawa, suka sangat. Adakah menceritakan jarah hidup seorang tanpa kebenarannya sama ada dalam Facebook atau dalam berbuat-buat berdosa? Apakah hukumnya? Jawabnya, ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita. Kalau benda tu benda yang menyebabkan jadi aib, umpamanya dia dulu-dulu berzina, kita tak boleh cerita. Kalau dulu dia tu kaki judi, tak boleh cerita. Kalau dulu dia kaki rapuang, dia kaki minum arak, hak tu haram kita cerita. Walaupun tuang dia reda, tak boleh. Tapi kalau cerita kenakalan, kata dimaaf, tak ada masalah. Nakal dulu, tak akan serbangi, lawa dulu jangok, hak tu tak ada hak tu. Hak tu benda tu tidak mengaibkan orang. Orang boleh terima, tak ada masalah. Jadi tengok-tengoklah benda apa kita nak kebel. Tapi kadang-kadang hak niat dia lah orang muda-muda. Hak sejik-sejik ni kadang-kadang. Kawan tu memang jahat lama dah dulu. Tapi dia ni baik dah, menghampiri masjid, beli piyah, pakai jubah, mari sejik. Orang sejik pula bunyi. Orang tanya, baik dah dia tu mari sejik dah. Tu bila jawab, hush, mula kenal lagi. Dulu aku tahu tu. Kepong-kepong pagi petang tu. Tutup bila tu jahat. Ikat, lepas kat sarang kengga. Kawan tu dah baik dah, nak mendekati, nak surah masjid. Tak salah kata gitu, pergi pecah bor dia buat apa? Kalau kata gini boleh lah. Dulu nana, ni bagus, mari sijik. Jamai gitu. Ni dah, dulu bukan kata ayam ngegok-gok faham. Bini tu, gok dah tu orang sekali tu. Tubik J masuk J. Nampak dia ni tu, serba putih. Dulu serba hitam, pakai topeng. Ada jenis jahat gitu. Bukan sejik ni lah. Ini something gitu. Tak boleh kata gitu. Patut dah kita tengok kawan tu jahat lama, dia baru mari sejik. Patut tu imam tu bila cuit dah. Mari tu. Walenggek mari tu. Mana? Lepas payah kat gigi, peluk dia. Kerana dia dulu gesta. Dulu kepala malaung, peluk dia. Allah comel pakai gini mani nampak gini-gini baru dia syok. Jet sikit, pong sikit. Mari kita minum air, makan kedai. Tok bila bayar malam ni, malam esok tok imam bayar. Seronok loh sampai gini semua sambut tang. Dak aja pergi surah mari surah. Tok imam awak gitu, suka dia. Nak hari pula. Malam esok sekali lagi tok bila pula. Bayar. Roti telur. Malam roti canak, malam ni roti telur. Seronok dia. Seronok malam esok dia mari pula. Hari ketiga. Dah rawat gitu ke dia? Mari dah. Mari yang pula. Malah ada lah pula semayang. Tapi kalau ditanya dah malam ni, dah akan pula. Ramai anak-anak malam. Gitulah.